Assalamualaikum. Bersama kita pada hari ini Gayung TV. Kita rasa amat bertuah kerana dapat mengunjungi Cikgu Awang, salah seorang daripada guru gayung yang cukup berpengalaman, cukup lama. Pertama sekalinya, Assalamualaikum Cikgu. Kami daripada Gayung TV pertama kali mengucapkan terima kasih kerana Cikgu dapat memberi masa, meluangkan memberi ruang lah kepada pihak Gayung TV ini untuk mengunjungi Cikgu dan berkongsi tentang pengalaman Cikgu bersama dengan gayung sejak sekian lama. Pertama Cikgu, tujuan kami datang ke sini ialah untuk mengupas tentang sejarah gayung, perkembangan gayung, mengikut pandangan dan juga pengetahuan Cikgu sendiri. Untuk tidak memanjangkan masa Cikgu, kami ingin nak tahu daripada awal sejarah Cikgu melibatkan diri dalam gayung. Bagaimana Cikgu ketika pada awal, saya difahamkan Cikgu dulu terlibat dengan Tomoy Cikgu. Jadi bagaimana pada awal daripada Tomoy Cikgu boleh tertarik untuk terlibat dalam gayung? Dapat Cikgu dapat kongsi bersama kami pada hari ini Cikgu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nama saya Awang bin Daud. Lebih dikenali dengan nama Pak Su. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Gayung TV. Gayung TV. Gayung TV Ya. kerana sudi datang ke perumahan saya pada petang ini untuk bertemu buat dengan saya. Memang cita-cita saya ialah untuk mempromosikan ilmu silat dan juga ilmu yang saya mengajar sekarang, iaitu adma, kepada anak-anak bangsa kita. Di samping itu, saya ambil kesempatan juga saya ucapkan ribuan terima kasih kepada pihak TV Gayung kerana sudi mencari saya dan sudi bertemu ramah dengan saya untuk mentahu sedikit sebanyak sejarah gayung. Walaupun saya bukan terlibat dalam gayung sekarang, tetapi insya-Allah saya akan cubalah untuk terangkan pelibatan diri saya di dalam persilatan ini. Ya. Untuk pengetahuan, saya terlibat dalam ilmu mempertahankan diri daripada umur saya 17 tahun. 17 tahun. 17 tahun sampai sekarang umur saya hampir 70 tahun. Masih aktif. Memang saya masih aktif dalam ilmu mempertahankan diri. Saya terlibat pertama kali dalam ilmu mempertahankan diri ialah saya belajar silat kepada arwah pak saudara saya, Datuk Dahaman. Datuk Dahaman. Ya, Datuk Dahaman. Iaitu pada umur saya 17 tahun, saya belajar silat 7 jenis silat yang dipelajari kepada Datuk saya, kepada pak saudara saya dan juga kepada guru silat yang lain. Selepas itu saya berkecimpungkan diri saya dalam Tomoy Siam. Tomoy Siam kalau orang kata boxing Siam lah. Muay Thai. Ya. Bila saya terlibat dalam Muay Thai selama 9 tahun, saya terlibat dalam Muay Thai. Iaitu sehingga saya dapat mengembangkan Muay Thai seluruh di dalam negeri Kedah ini. Lepas itu saya juga biasa masuk bertanding dalam Muay Thai di Naratiwat, Hak Nyai, Patani, sampai ke Bangkok, Chiang Mai. Dan nama saya dalam Tomoy Sai ialah Tiger Gurun. Tiger Gurun ya? Tiger Gurun. Tiger Gurun kalau kita kata harimau gurun. Harimau gurun lah. Mana belum pernah kalah lagi selama 36 perlawanan saya belum kalah. Rekod menang semua. 36 kali saya masuk bertanding, kali pun belum kalah dalam Muay Thai. Ya. Tengoklah hidung saya ada cengit habis semua cengit. Muka pun habis herok-herok semua. Bagaimana dalam Tomoy. Lepas itu barulah saya tengok Cikgu Majid dan juga abang saya berkecimpung di dalam silat seni gayung.
yang dipimpinkan oleh arwah Datuk Miak Abdul Rahman pada tahun 59 saya tengok. 57 saya tengok. Lepas tu saya tengok saya berminat di dalam ilmu silat. Sebelum saya masuk dalam ilmu silat ni, saya cuba dulu. Pertamanya Pak Ngah, itu Pak Lumit, arwah Pak Lumit, apa ni, banyaklah guru-guru latih di dalam silat gayung. Kalau saya kalah, saya kata baru saya masuk gayung. Bila saya cuba, mak mana saya tidak boleh atasi pelajaran-pelajaran gayung yang dimiliki oleh Cikgu Majid, Pak Lang Rusuk, Pak Dakmit, Pak Arif, dan ramai lagi guru latih. Jadi daripada itu saya pun terus mendaftar diri untuk masuk menjadi ahli pertubuhan silat seni gayung di bawah pimpinan arwah Pak Lang Rusuk di Kedah. Oh, okey. Bila tu? Pada tu saya masuk gayung pada tahun 59. 59, okey. Tahun 59 saya masuk. Jadi bila saya masuk dalam silat, jadi asalnya silat gayung bermain dia di kaki bukit, di gunung-gunung apa semua, dia orang tidak boleh melihat permainan gayung. Memang dirahsiakan. Memang dirahsia, tak boleh open, tak boleh buka langsung boleh orang tengok. Dia kecualikan ahli-ahli saja. Bila saya dah masuk, saya masuk sekali dengan Cikgu Ibrahim, Cikgu Samad Said dari Kuala Lumpur, Cik Hashim, Cikgu Mak Eci. Kami sekali satu grup masuk. Kami masuk masa tu 40 orang. Yang tinggal 5 orang saja. Tak lain habis lari sebab tak tahan pukulan-pukulan dalam gayung, tangkapan-tangkapan yang begitu menyakitkan. Yang begitu kemas. Jadi bila saya dah masuk dalam silat, barulah dalam Kedah ni mengembang pertubuhan silat seni gayung Malaysia berkembang. Sebab saya ialah bekas daripada Tomoy, saya bekas daripada jurulatih Tomoy. Saya di mana gelangan Tomoy semua saya buka silat. Masuk silat gayung, serap masuk gayung semua. Okey. Jadi pada situ Datuk Miao datang tengok, dia kata, awak presentasi awak bagus, awak main bagus. Tapi cara awak main tu aku tak berkenan sikit, dia kata. Sebab Datuk Miao datang pada Singapura, datang ke Kepala Bukit, dia tengok saya pancing bag, saya duk tumbuk cara Tomoy. Tumbuk siku apa semua, dia marah. Saya kata ni Tomoy cikgu. Masa belum Datuk lagi. Dia cikgu, saya panggil cikgu. Tak boleh, saya kata. Dia naik atas rumah Pak Long, dia ambil barang, dia cincang habis. Apa? Dia cincang habis pancing bag tu. Aku tak mau tengok, dia kata. Lepas tu saya tak apa lah. Lepas tu dia kata aku akan bawa awak ke Singapura, dia kata, untuk latih awak sebagai seorang jurulatih. Jadi pada tahun 60 Cikgu Majid hantar saya ke Singapura. Tinggal saya di Singapura kepada arwah Datuk Miao untuk mempelajari ilmu silat seni gayung dengan mendalami segala-gala ilmu. Bila saya belajar ke arwah Datuk Miao di Singapura tahun 60, jadi Datuk Miao mengajar saya cara-cara martial art, iaitu dia cakap dengan saya bahawasanya pelajaran ini adalah untuk awak mengajar kepada bangsa-bangsa asing selain daripada orang-orang Melayu. Jadi awak kena berlatih betul. Saya akan suruh awak mengajar di British Army di Woodland, Singapura. Jadi saya pun takut juga lah sebab kita hari ni tak speaking, tak nak cakap orang putih apa semua. Maka Datuk Miao ajar saya nama-nama buah yang akan kita mengajar kepada bahasa asing, iaitu Tiger Claw, Hammer Throw, nama-nama Eagle Attack, semua nama-nama Mak Saleh semua ada beritahu nama-nama saya. Maka pelajaran inilah awak kena mengajar kepada bangsa-bangsa asing, iaitu Mak Saleh. Masa mengajar di situ, masa itulah saya bertemu dengan John Drager, pakar karate Australia. John Drager? John Drager.
pakar karate Australia tu, pakar tu. Mhm. Lepas tu jumpa dengan Korea punya, Pak Junsung daripada Korea. Sekarang ni semua pakar-pakar semua. Yang saya jumpa itu hari di Kuala Lumpur, orang-orang ni semua saya jumpa. Ada lagi? Asia Masih ada? Pasifik, semua Masih saya ada? jumpa. Depa tu jumpa di Singapura juga? Saya jumpa di Singapura pada tahun 70. 70 eh? Jadi bila saya mengajar cara-cara mempertahankan diri, Datuk Mia kata bila aku tidak ada lagi, awak teruskan ilmu ini. Cikgu Majid dia pandai tari, dia kecil rendah, dia pandai tari, dia pandai silat. Dia mengajar silat. Awak mengajar combat. Jadi saya ambil daripada asal itulah, daripada combat itulah. Saya terus hidupkan balik sekarang ini dengan nama saya tak buat Datuk Mia Combat. Saya buat Awang Daud Martial Art Academy. Iaitu saya gunakan ilmu-ilmu yang arwah Datuk Mia turun kepada saya sekarang ni, untuk sekarang ni. Itulah sejarah di dalam saya dalam silat. Jadi bila saya dah balik pada Singapura, saya ulang balik daripada saya balik daripada Singapura, saya ditugaskan untuk mengajar di Kuala Lumpur. Saya duduk di Kelab Sulaiman Court. Jalan Hanjubat, Jalan Hantu. Kelab Sulaiman Court. Lepas tu saya mengajar di Kampung Pandan. Saya lah orang yang pertama sekali mengajar di Kuala Lumpur, yang buka di Kuala Lumpur. Dan arwah Encik Razali Saleh tu anak murid saya, mandi kat saya. Encik Razali Saleh tu pengasas silat seni gayung Malaysia Kuala Lumpur. Razali Saleh, Tuan Haji Razali Saleh, dia meninggal di Mekah. Sekali dengan saya pergi tahun tu, dia pun pergi tahun tu, dia meninggal sana. Pergi sekali Mekah. Jadi bila saya mengajar di Kuala Lumpur, terus hari Minggu saya kena turun mengajar di Seremban. Bila mengajar di Seremban, saya mengajar di Seremban ialah di sebelah rumah Datuk Muhammad Hassan sekarang ni, bapak dia. Sebab itulah saya baik dengan Datuk Muhammad Hassan, sebab saya kenal daripada kecil dia orang tu semua. Terbesar. Ya. Jadi mengajar di Seremban, lepas Seremban saya mengajar di Kuala Pilah, di Jawasih, di Sawah Lebar, di Batang Melaka. Saya duduk sana. Habis saya mengajar sana, saya terus Datuk Mia kata awak kena balik ke Kedah untuk ada upacara Kedah, gayung perdana apa semua. Saya balik ke Kedah. Lepas tu saya ditugaskan oleh Datuk Mia untuk membuka gayung di Kelantan. Bila? Buka gayung di Kelantan ialah pada tahun, saya pergi Kelantan 2 hari bulan 1 tahun 70. Mula-mula saya bertapak di Kelantan. Okey. Lepas tu saya mengajar di Kelantan. Memang dugaan di Kelantan saya mengajar silat, memang dugaan yang paling banyak sekali. Sebab kita kena merempuh dengan dugaan-dugaan daripada pesilat-pesilat sana, daripada Tomoy Siam, daripada silat, macam-macam silat. Kelantan saja dia ada 340 jenis silat. Tapi alhamdulillah bila saya duduk sana, saya boleh bergabungkan semua sekali, jadikan satu di Kelantan. Selepas saya duduk di Kelantan sampai 9 tahun saya duduk Kelantan. Bila balik pada Kelantan tahun 79 saya balik pada Kelantan, maka daripada situ saya terlibatlah dengan filem Loceng Maut dan drama-drama apa semua. Saya terlibat dengan filem pula. Jadi silat ni sikit-sikit lah. Silat sikit-sikit ya. Dalam terlibat dalam filem pun saya ialah jadi pengarah di bahagian seni pertahanan diri, iaitu instructor fighting. Macam jadi pengarah dalam perlawanan siri-siri pendekar apa semua. Sampai sekarang ni. Jadi saya ambil ringkas-ringkas tu. Kalau ambil penuh memang banyak. Saya ambil ringkas saja. Jadi sebab terlibat itu dalam filem
Maka daripada situlah saya bawa perkenalkan jebat, kenalkan arwah anak saya, perkenalkan juru latih hak Kedah ni supaya aktif berkecimpung dalam perfilman. Alhamdulillah kami dapat sokongan yang baik, dapat menaikkan filem Melayu lah dengan cara tak langsung. Alhamdulillah. Jadi bila balik ke Kedah balik, saya duduk di Kedah balik, tak ada arah nak pergi mana-mana, nak buka silat pun dah tak larat dah, apa semua. Maka saya tubuhlah Adema saya sekarang. So sampailah Adema sekarang ni. Saya tubuh Adema, dah 3 tahun tubuh Adema. Belakang saya daftar Adema, terus kepada saya buat demo seluruh Malaysia, dan juga sekarang Adema saya ni mengembang seluruh Perancis, New Zealand, Australia, Belanda, sampai ke Singapura, semua cawangan-cawangan saya semua dalam ni cawangan Adema. Dan daripada situ kami adakan kursus-kursus untuk juru-juru latih, kursus untuk peringkat-peringkat dunia punya. Mungkinan 12 hari bulan ni rombongan daripada Perancis akan datang untuk kursus di sini. Kemungkinan besar daripada ahli-ahli saya daripada Perancis, dalam lebih kurang 15 orang, Mak Saleh semua akan turun di sini selama seminggu untuk kursus. Jadi alhamdulillah lah. Walaupun saya keluar daripada pertubuhan silat Seni Gayung, tetapi segala perkembangan dari dalam silat saya masih ambil tahu. Apa perkembangan dalam silat semua saya ambil tahu. Tapi sayang sekarang ni, sebab juru latih silat sekarang ni dia tidak pandai menjaga identiti dan kualiti silat. Ini saya tekankan betul-betul ni. Sebab guru latih sekarang ni tak jaga identiti silat. Sebab dalam Datuk Miao kata kat saya dulu, awak mesti jaga identiti silat, kualiti silat. Sebab sekarang saya tengok dalam silat kita sekarang ni, saya mengaku silat saya orang Gayung, saya mengaku silat lah. Sebab kita dah hilang identiti dan kualiti kita dalam silat, dah hilang. Di mana identiti kita? Tak ada. Contohnya saya tunjuk. Gayung yang saya tahu daripada Datuk Miao dulu, kau tak percaya kata saya, tanya Jaga Majid, dia hanya pakai baju hitam seluar, belum sampai ke bawah, takat perut betis saja, ikat kepala tanya. Itu identiti dia kata, jangan tinggal Gayung. Arwah Datuk Miao bagi amanah kat saya. Jadi, yang kedua, kualiti. Kualiti Gayung ialah sekarang ni kita banyak tiru unsur-unsur daripada wushu, daripada kungfu, daripada karate. Di mana kita punya kualiti kita, permainan kita? Tak ada. Dah lari daripada asas. Sayang. Saya merayu kepada semua ahli-ahli Gayung. Berhimpunlah semua sekali, berbincanglah, menaikkan imej Gayung balik. Menaikkan imej Gayung supaya dapat orang gerun kepada pertubuhan silat Seni Gayung. Jangan kita pandang, itu Gayung Malaysia, ini Gayung Pusaka, ini Adema, ini silat harimau. Setahu saya, semua tu ialah anak-anak murid Datuk Miao dan juga bekas anak-anak murid saya. Kalau orang-orang ini semua bergabungkan balikkan semua, alangkah hebat Gayung. Baru kita boleh ambil era yang tahun 70-an balik. Boleh naikkan balik imej Gayung. Jadi saya cakap banyak pun, nanti orang Gayung marah kat saya ni. Tak ada apa nak marah. Tak ada. Orang Gayung marah ni, saya kata ni. Sebab dia kata orang cakap pandai, tapi dia lari, dia tak nampak. Dia nampak orang lari ya. Jadi dia tak nampak. Tapi harus tahu bahawasanya Adema ialah mewarisi Datuk Miao. Saya tak lari daripada Datuk Miao yang ajar saya. Sekarang saya beritahu. Satu saya tak lari. Gambar Datuk Miao banyak kat saya. Apa upacara-upacara Gayung Malaysia buat di Kuala Lumpur, memang saya sampai. Saya tak buang. Sebab saya orang Gayung. Okey. Jadi kalau boleh TV Gayung ni
Cari-cari orang-orang lama, bernaikkan balik imej, kumpulkan semua juru-juru latih seluruh Malaysia. Keluarlah ongkos sikit untuk pembelanjaan makan dan minum. Jemput, panggil semua berhimpun supaya berbincang, mencari masalah-masalah yang boleh kita urai dan boleh selesaikan. Demi untuk gayung, demi untuk mengenangkan jasa-jasa arwah Datuk Miau. Ya. Jangan kita pandang ringgit kan, tak boleh.